Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang dihormati Tuan Nazir Masjid Saidina Abu Bakar, bangsa yang saya hormati, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah dan para masyayikh di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam hari ini dapat bersama-sama melakukan jamaah solat maghrib dan insya-Allah meneruskannya dengan jamaah isyak, yang mana saya kalau tak salah terakhir masuk masjid ni 2004 kalau tak salah. Jadi dulu waktu masih sekolah rendah tu, tuition tak jauh sini, dekat belakang sini saja. Jadi selalu kalau lambat balik tu mai sinilah, solat kat sini biasanya. Dah berubah 180 derajat dah masjid ni. Dah berubah 180 derajat, sangat-sangat beza dengan zaman saya dulu. Tempat parking dia pun, saya kata kat zaujah saya tadi, isteri saya kata ini dah jadi macam mall dah parking dia. Dulu buka je. Tabarakallah. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan syafaat uzma baginda lah kita semua berharap kelak. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, sebelum kita membincangkan tentang iaitu ancaman ataupun pengaruh media sosial di dalam akidah Islam, perlu untuk kita fahami dulu tasawur ataupun kefahaman akidah. Apa yang dimasukkan dengan akidah, mengapa akidah begitu penting, dan apakah akidah yang benar. Jadi al-aqidah ini dari perkataan aqada dengan makna ikatan, aqidatan atau uqdatan, suatu simpulan. Dalam erti akidah ini perkara yang kita tambatkan di dalam hati kita. Oleh sebab itu ulama mengatakan bahawa akidah ini bukan pekerjaan jasad, bukan fi'lun jawarih, bukan fi'lul jawarih atau perbuatan jawarih, anggota tubuh. Dia dibezakan dengan fiqh kerana kalau al-fiqh adalah al-ahkam al-amaliyah, iaitu hukum hakam yang bersifat perbuatan zahirah, yang zahir, solat, puasa, haji dan lain-lain. Tapi apabila berbicara tentang akidah, dia adalah fi'lun qalbiyun, perbuatan hati. Dalam erti dia bukan anggota yang boleh dilihat. Dia adalah perkara yang ada dalam hati manusia. Maka apabila berbicara dengan hati, kita tak boleh nak tahu seseorang akidahnya secara pasti, melainkan apa yang terzahir kepada kita. Dalam erti bila kita nampak dia datang solat, muslimlah dia. Apabila kita nampak dia tidak memakaikan pakaian Islam, tidak membawa akhlak ataupun perbuatan Islam, dan ternampak atribut-atribut atau tanda-tanda, simbol-simbol yang menunjukkan bukan Islam, maka kita akan katalah zahirnya dia bukan Islam kerana dia tidak mencerminkan Islam. Waktu solat pun tak solat, melakukan perkara yang ditegah oleh agama, dan bukan hanya itu, kerana ada tanda dia bukan Islam, mungkin seperti memakai salib dan lainnya, maka kita boleh kata secara zahirnya dia bukan Islam. Akan tetapi hakikat sesuatu akidah itu tidak diketahui melainkan si punya batang tubuh dan juga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apabila berbicara tentang akidah, ulama membahagikan juga akidah, bahagian daripadanya adalah perbahasan iman.
Apakah perbahasan iman? Al-iman huwa at-tasdiq. Iman itu adalah membenarkan. Membenarkan ini ada macam-macam. Ada membenarkan dengan lisan, ada membenarkan dengan perbuatan, ada yang membenarkan dengan hati. Maka ulama berbeza pendapat, tuan-tuan dan puan-puan. Di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ada yang mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi, titik. Dalam erti iman itu membenarkan dengan hati, itu sahaja. Iqrar bil lisan tidak disyaratkan keabsahan iman di sisi Allah menurut pendapat ulama yang pertama ini. Tapi dalam erti kalau seseorang itu zahirnya tidak bersyahadah, zahirnya tidak terlihat perbuatan Islam, maka kita menganggap dia bukan Islam. Ketika dia meninggal, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati dan tidak dikuburkan di kuburan Islam, kerana la yajri alaihi ahkam islamiyah, tidak berlaku kepada dia hukum hakam Islam, kerana dia zahirnya dia bukan Islam. Maka kita serahkan urusan dia kepada Allah SWT. Kita layan dia seperti dia bukan Islam, kerana zahirnya dia bukan Islam. Akan tetapi apabila ada orang memiliki iqrar bil lisan, dia bersyahadah, melafazkan syahadah, datang, memang dia ngaku dia Islam, tapi dia tidak ada iman dalam hati, kita tak boleh nak tahu. Kita ni tak tahu, sebab hati dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya batang tubuh dia dan dia sahaja yang tahu. Maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya lah nak tuduh fulan tu kafir. Dia syahadah tak ada akidah dia tu kafir tu. Misalnya ni, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Hari ini kita masuk dalam zaman mudah untuk menuduh orang, tak tahu isi hati dia dah tuduh kafir dah. Pakai apa? Pakai media sosial. Ini nampak tu tuan-tuan dan puan-puan. Pendapat yang kedua, dan ini jumhur, iaitu al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisani, dan yang mengikrarkan dengan lisan. Ini yang disebut oleh ulama. Kebanyakan Asy'ariyah berpendapat seperti ini. Tapi yang tahqiq menurut Al-Imam As-Sanusi rahimahullah adalah pendapat yang pertama. Kerana apa? Kerana apabila dia ada iman dalam hati, walaupun dia tidak bersyahadah dengan lisan, urusan dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh nak judge dia. Urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kalau dia mati di sisi Allah dia ada iman, Allah Subhanahu Wa Taala mungkin untuk mengampunkan dia dan masukkan dia dalam syurga. Kan? Mungkin saja Allah azabkan dia kerana dia tidak amal bil jawarih, tidak beramal dengan anggota tubuh dia, dan dia tidak ikrar dengan lisan. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita di dunia tak tahu, sebab hati dia adalah dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan yang pendapat kedua, pendapat jumhur, ini lebih mudah untuk kita fahami. Ialah kalau orang tu Islam, dia syahadah, kan? Bila dia syahadah berarti dia Muslim. Urusan hati dia kita anggaplah dia Islam, kita tak tahu isi hati dia. Dan kalau dia ada tasdik dalam hati dia, maka benarlah dia itu Islam di sisi Allah SWT. Ini dipanggil Islam di dunia dan Islam di akhirat. Kalau dia ada iman tapi tidak melafazkan dengan lisan, maka dia ada Islam, dia ada iman di akhirat, tidak ada iman di dunia. Dia dilayan seperti orang bukan Islam. Tapi kalau yang kedua ini, dia melafazkan syahadah, dia mengaku diri dia Islam, cuma di dalam hati dia kosong, tidak ada membenarkan dalam hati, tidak ada iman dalam hati dia, maka urusan dia diserahkan kepada Allah SWT. Atau macam mana? Dia ini adalah orang munafik. Kita tak tahu, kita tak boleh nak tuduh. Zaman Rasulullah SAW ada orang munafik, Rasul tahu, dikhabarkan oleh Jibril alaihissalam, munafik. Tapi apakah Rasulullah SAW menterapkan hudud kepada orang tersebut? Dianggap sebagai murtad ataupun blasfemi dan lain-lain? Tidak. Kerana nahnu nahkum bizawahir, kita tak boleh hukum melainkan apa yang ada pada zahir dia. Dan Rasul tahu tak boleh.
Kalau benar, kan Rasul dah dikhabarkan oleh Jibril contoh dia. Kalau boleh dihukumi orang munafik, maka dah Rasul dah panggil lah munafik, pancung dia dan lain-lain. Tapi tidak terjadi. Kerana urusan munafik atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Tapi apabila sabit di sisi Allah fulan tersebut itu munafik, Allah SWT dah berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahawa golongan munafikun itu berada fid darkil asfali, berada dalam neraka yang paling bawah, yang paling rendah. Fid darkil asfal, kalau rendah, paling rendah tu memang dah sangat-sangat bawah dah. Berarti lebih parah, lebih teruk daripada kafir jahiliyah Mekah yang sembah berhala tu, lebih teruk daripada golongan Kristiani, lebih teruk daripada golongan Yahudi, lebih teruk daripada golongan ateis, golongan atheism. Kalau kita buka dalam kitab-kitab akidah, golongan munafik adalah zahir dia mengaku Islam, hati dia tak ada iman, dia mati tak ada iman, memang tak percaya Tuhan, tak percaya Allah, atau dia mensyirikkan Allah, dan dia tak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia munafik. Saya berbicara bukan munafik yang kita cakap hipokrit, bukan munafik hipokrit yang biasa kita sebut secara adatnya. Tapi munafik ini adalah orang yang zahirnya Islam tapi hatinya tidak ada iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, na'udzubillah min zalik. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita daripada segala kemunafikan, an-nifaq. Maka apabila kita sudah tahu konsep iman ini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang kita pegang dari hujung barat ke hujung timur. Ini adalah akidah majoriti Islam. Kalau kita rujuk dalam ihsaiyat itu bahasa Arab, bahasa Melayu dia bancian. Bancian, secara zahirnya majoriti umat Islam berakidahkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedangkan fraksi atau dipanggil dengan Syiah hanya tak sampai 10 atau 5% pun daripada penduduk Islam di dunia ini. Menurut bancian yang dibuat oleh Royal Jordanian, di Jordan ada satu center yang mengkaji tentang keislaman di seluruh dunia. Laporan setiap tahun mereka mendekati accurate, menyatakan seperti itu. Jadi majoriti Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan inilah yang mengingatkan kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sataftariqu ummati ila salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnari ila wahidah. Umatku akan berpecah belah sebanyak 73 golongan, semuanya akan berada di dalam api neraka ila wahidah, kecuali satu. Lalu ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berpegang dengannya dan dipegang oleh para sahabat-sahabatku. Ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti akidah yang dipegang oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya. Sebab itu ulama memanggilnya dengan istilah Ahlus Sunnah. Lalu yang kedua, menurut riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeza, manhum ya Rasulullah, qala al-jamaah. Riwayat yang kedua al-jamaah, yang dipegang oleh majoriti. Sebab itu ulama menggabungkan menjadi Ahlus Sunnati wal Jamaah, seperti riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syahrastani di dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Apabila beliau meriwayatkan hadis ini, manhum ya Rasulullah, qala, dia tulis hum Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi dia meriwayatkan bil makna. Lafaz hadis dia bukan macam tu, tapi dia meriwayatkan hadis bil makna. Dalam ilmu hadis kita ada meriwayatkan bil lafzi, ada meriwayatkan hadis bil makna. Ini kita kena tahulah dalam ilmu hadis. Samalah bila saya mengajar bahasa Arab tu, saya dah terjemahkan bahasa Melayu, orang nak riwayatkannya, meriwayatkannya dalam bahasa Melayu. Lalu nanti jangan ada orang tuduh pula, ini memalsukan hadis, Rasul tak pernah bersabda dalam bahasa Melayu. Bukan, ini meriwayatkan bil makna, secara makna sahaja. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi inilah konteks atau kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Tapi ustaz, hari ini di dalam media sosial semua mengaku ahli sunnah wal jamaah. Betul, semua orang. Mana ada orang yang mengaku produk dia nombor 2. Orang jual kicap, tak ada orang kata kicap saya nombor 2 lah. Jual kereta, depan tu banyak showroom kereta kan. Semua pergi satu-satu, oh this is the best car, this is the best car. So, ada yang kata, oh my car is not that good, that one is better car. Tak laku lah nanti. Semua orang mesti mengaku bahawa produk dia nombor 1. Dalam agama juga semua orang mengaku bahawa akidah mereka yang dipegang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis tadi, dan mereka memanggil diri mereka sebagai firqatun najiyah, golongan yang selamat. Akan tetapi apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri? Jadi kita memakai kaedah di dalam ilmu usul. Kalau kita belajar ilmu usul, suatu istilah perlu dikembalikan kepada wadi' dia. Wadi' itu maksud dia yang pertama meletakkan istilah tersebut. Contoh dia tuan-tuan, bila baca ayat Al-Quran, aqimus solah, as-solah tu macam mana kita nak definisikan? Kalau tuan-tuan buka kamus jumpa doa, nanti tuan-tuan kata tak payah, solat tak wajib, sebab dalam Quran kata aqimus solah. Saya dah buka kamus dah, kamus kata as-solat ai ad-doa, solat itu adalah doa. Jadi kita tak payah solat 5 waktu, solat doa dah cukup dah. Boleh kalau orang nak pakai cara macam tu, salah lah. Ni nama dia tak ada disiplin ilmu, lagi menyesatkan, bahkan boleh menyebabkan kekufuran tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ilmu usul, sebab itu diajarkan setiap istilah yang kita pelajari, yang kita baca dan kita fahami perlu dikembalikan kepada wadi' dia. Wadi' dia berarti siapa yang menggunakan istilah tersebut. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nisbah ataupun istilah secara wadi'nya dah digunakan oleh ulama-ulama sunnah yang terkenal, seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari meninggal tahun 324 Hijriah, Al-Imam Ja'far At-Tahawi meninggal 321 Hijriah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal 330 Hijriah. Berarti mereka tiga-tiga termasuk ulama salafus salih. Boleh pula hari ini dia kata bahawa golongan yang ikut 3 mazhab ini bukan termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah sebab bukan akidah salafus soleh. Tak betul. Mereka 3 tu salafus soleh, dan akidah yang mengikuti tiga tokoh ini adalah salafus soleh dari segi kefahaman akidah. Ini mereka ahli sunnah wal jamaah. Maka ulama menisbahkan orang yang mengikuti tiga-tiga ini sebagai ahli sunnah wal jamaah, sama ada bermadhab dengan madhab dipanggil dengan Asy'ari atau bermadhab dengan madhab Maturidi. Ja'far atau Wahawi macam mana ustaz? Dia lebih kurang samalah dengan Asy'ari. Kalau kita baca kitab dia Al-Aqidah At-Tahawiyah, ulama ahli sunnah wal jamaah di kalangan Asy'ariyah banyak yang mensyarahkannya. Walaupun ada yang di luar ahli sunnah juga mensyarahkannya mengikut cita rasa mereka, dan menafikan beberapa elemen penting di dalam akidah tahawiyah, seperti Allah Subhanahu wa taala tidak meliputi baginya arah atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Tapi ada yang menetapkan Allah ada di atas langit, lalu mendakwa mereka ahli sunnah wal jamaah, walhal bercanggah dengan akidah tahawiyah sendiri yang menulis kitab tersebut secara jelas menafikan atau menolak bahawa Allah berarah. Misalnya dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan Abul Hasan Al-Ash'ari dia bukan membentuk akidah yang baru, tidak. Dia meneruskan akidah sunnah. Sunnah itu maksud dia apa? Yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Kerana apa? Kerana dia asalnya adalah Mu'tazilah. Dia ada khilaf dengan tok guru dia Al-Jubai. Berdebat, Jubai kalah debat. Dia pun akhirnya beruzlah. Uzlah tu dia suluk lah. Sebab tu jangan bid'ahkan orang tarikat pergi suluk. Padahal Imam Abu Hasan Asy'ari juga uzlah. Dia bersuluk. Lepas bersuluk, lalu dia keluar dan dia declare di Masjid Basrah bahawa dia keluar daripada mazhab i'tizal, masuk di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah.
dan dia meninggal dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, dia ada murid yang semuanya memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah, yang mana murid-muridnya dipanggil sebagai ulama Asy'ariyah. Ada yang kata tak Ustaz, Abul Hasan Asy'ari ada 3 fasa akidah. Pertama dia Mu'tazilah, lepas tu dia jadi Mutakallimun, lepas tu dia jadi Sunni. Yang Sunni ni yang kita ikut, kita tak ikut Asy'ariyah ni. Asy'ariyah ni yang Mutakallimun ni itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Jawapan tersebut adalah batil. Salah. Kerana apa? Kerana Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari apabila dia keluar daripada Mu'tazilah, dia masuk ke dalam sunnah, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Furaq daripada muridnya yang terus bertemu dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, memang menyaksikan mazhab dia hanya 2 marhalah bukan 3. Yang mengatakan 3 marhalah itu adalah batil dan tidak benar. Sedangkan kitab-kitab yang kononnya menyebelahi mazhab golongan yang mendakwa dia itu ada 3 marhalah, seperti kitab Al-Ibanah, dia adalah kitab yang sahih nisbahnya kepada Abul Hasan Asy'ari, cuma redaksi yang sampai kepada kita tidak ada yang sahih, kerana semua manuskrip yang ada pada hari ini semuanya berbeza, satu dengan yang satu semuanya berbeza, melainkan naskah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir di dalam kitabnya kitab Tabyinul Kadhib Al-Muftari. Itu yang kita pegang, yang lain tu semua kita tolak. Dan ini yang kami dah kajilah benda ni di waktu saya di Maghribi. Kita ada satu center di bawah Raja Maghribi bernama Al-Markaz atau Markazu Abil Hasan Al-Asy'ari Lidirasatil Aqidati wa Ilmil Kalam. Ni jadi suatu markas yang khusus mengkaji isu-isu akidah. Jadi semua persoalan akidah kita kaji, termasuk manuskrip lama kita cetak balik sebanyak-banyaknya. Semua manuskrip kita cetak balik. Jadi kalau dah jelas bahawa akidah ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah Maturidiyah, dan dia adalah majoriti seluruh dunia, tuan-tuan. Kenapa seluruh dunia? Tuan-tuan duduk dekat negara Malaysia ni, tanah Melayu ni, Nusantara, alam Melayu ni, tak kisahlah nak panggil apa, dari hujung paling barat sampai hujung timur, di daerah sini kita semua akidah dia asal usulnya akidah Asy'ariyah. Ini jelas. Seperti kitab yang ada Aqidatun Najin, Bidayatul Hidayah, kitab-kitab yang lain, Matla'ul Badrain. Ini semua kitab kita ngaji dekat madrasah, kat pondok, dekat masjid zaman dulu. Atuk saya punya pun ngaji. Semua mengaji kitab ni seluruh Nusantara. Tiba-tiba ada orang datang baru balik negara Arab dah kata kitab ni semua sesat. Berarti tok nenek kita semua sesat belaka lah, tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana tu? Itu ahli sunnah. Dan kitab-kitab semua itu terjemahan dari kitab-kitab Arab. Tokoh-tokoh yang besar seperti Imam Sanusi meninggal tahun 895 Hijriah daripada Maghribi, daripada Algeria, daripada Universiti Al-Qarawin tempat saya mengaji. Itu universiti tertua, dan sampai sekarang kitab dia, akidah dia masih akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab itu ulama besar di Masjid Al-Qarawin atau di Jami' Al-Qarawin yang bernama Al-Imam Ibnu Ashir Al-Andalusi, dia mengarang kitab satu bait bernama Al-Mursyidul Mu'in. Di dalam muqaddimah dia kata fil aqdil asy'ari wa fiqhil maliki wa fit tariqil junaidi as-saliki, iaitu berpegang pada akidah Asy'ari dan fikih Maliki, kerana mereka di sana bermazhab Maliki, kita Syafi'i lah, dan berpegang pada tasawuf Imam Junaid di dalam suluk tariqah dia, suluk tasawuf dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, apabila kita dah faham konteks ini, akidah dilihat sebagai sangat penting kerana dia menentukan iman dan kufur. Betul tak? Iman dan kufur. Akidah salah jatuh dalam kekufuran. Akidah yang benar berada pada jalan keselamatan. Maka ulama dulu mengarang, berbondong-bondong mengarang kitab membela akidah mereka, menjaga akidah mereka. Al-Imam Abul Hasan Asy'ari dia mengarang kitab nama dia Al-Luma' fi Raddi ala ahli zaghi wal bid'ah. Kitab Al-Luma' untuk menolak golongan-golongan yang terpesong dan ahli bid'ah. Itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Maturidi kitab Usuluddin, dan banyak kitab-kitab yang lain. Semua itu tujuannya apa? Liharasatil atau lihifziddin, untuk menjaga agama.
Jadi kita di Malaysia ni digembar-gemburkan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama, menjaga akidah. Maka tugas kita yang pertama adalah menjaga akidah kita. Akan tetapi kalau zaman dahulu akidah ini dipesongkan oleh pendakwa Nabi, kan, zaman dulu ada Musailamah Al-Kadzdzab, dan diserang oleh golongan pemikiran-pemikiran yang menyeleweng ekstremis seperti Khawarij, Murji'ah, Nawasib, Syiah Rawafid, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Maka mereka ketika melindungi akidah mereka, satu-satunya dengan cara adalah dengan ilmu. Mengarang kitab, mengajarkan kepada murid, mengajarkan kepada khalifah, mengajarkan kepada qudat tu qadi, menjaga akidah daripada terpesong. Dan ini media mereka menyelamatkan akidah umat. Dan mereka berhasil, berjaya. Ahli sunnah wal jamaah tersebar di seluruh dunia dan yang benar tetap kekal majoriti. Yang batil menjadi minoriti. Di Iran yang sekarang kita kata Syiah tu, sebenarnya Syiah ini tak muncul kecuali di zaman Safawid. Sebelum Safawid majoriti ahli sunnah wal jamaah. Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, Al-Iji, Al-Isfaraini, itu semua dekat Iran tu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila munculnya kemerdekaan Iran, Republik Iran waktu awal sebelum Republik, dia masih sistem monarki, dia tu Shah Iran tu. Mereka adalah sekular, basically dia sekular, tapi Islam dia masih boleh menerima, ahli sunnah tu masih boleh terima walaupun ada Syiah. Cuma sekarang dia dah jadi Syiah negaranya, akan tetapi rakyat dia menurut kajian adalah majoriti atau banyak yang sekular. Sekular means liberal lah, solat pun tak lah kot, sampai macam tu, sampai kena paksa pakai tudung, kena paksa pakai jubah hitam semua, pakai nikab dan lain-lain. Naik je pada terbang semua dah minum dah. Contoh dia. Ini yang dikhabarkan oleh kawan-kawan saya dari sana lah. Yang saya jumpa di England dan lain-lain, banyak yang menceritakan seperti itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi pada hari ini, zaman milenium ini, kita memiliki dugaan yang lebih besar daripada zaman dahulu, iaitu fitnah sosmed atau media sosial, medsos, social media atau media sosial. Ini kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum munculnya media sosial, sebelum munculnya handphone semua ni, media kita TV ni orang kata dah fitnah besar dah. Zaman saya kecil tu dah, jangan tengok Hollywood lah. Tengok Hollywood ni banyak akidah yang dah tak betul lah. Kan macam tu. Tapi at least benda tu limit, terbatas. Dalam arti terbatas tu kita tengok macam mana, tak semudah tidak berada di hujung jari. Budak-budak kecil masih boleh halang untuk tengok daripada tengok benda yang tak betul. TV tak masuk cerita yang tak lulus sensor. Ini masalah. Zaman sekarang lebih teruk apabila ada sosial media. Medsos ini, budak yang diberikan handphone untuk pergi sekolah hari ini, anak saya baru dah jam 4, dah jam 5 sekarang, masuk tahun ni dah jam 5, dah kena ada handphone. Sebab apa? Nak buat homework. Yelah, kalau tak kena pakai bapak dia punya memang kejap-kejap tak ada lah, pergi sana pergi sini. Nak pakai mak dia pun dah bising, kena terpaksa belikan untuk dia. Dia dah pakai dah handphone, umur 11 tahun, semua konten boleh keluar kat situ. Bolehlah pakai family link, ada batas dia. Itu pun ada link-link yang kadang cikgu dia bagi suruh jawab, tak boleh nak guna handphone. Tak lepas. Saya pun tak tahu, saya ni dah tua nak berhenti, teknologi pun dah tak pandai dah. Itu pun susah. Sehingga mereka tercapai perkara-perkara seperti ini. Kita teringatlah kejatuhan Ottoman Empire pada awal abad ke-20. Abad ke-20, 1926, iaitu waktu itu musuh paling besar yang menyebabkan Ottoman Empire jatuh adalah kerana tidak berhasil menjaga media. Sentimen
luar daripada Turki yang mendapat pengaruh pemikiran nasionalisme. Nasionalisme Arab di Tunis, nasionalisme Arab di Mesir, nasionalisme Arab di Saudi, di Palestina, dan lain-lain. Ini menyebabkan dia goyang dan jatuh runtuh. Di dalam Turki sendiri, surat khabar, waktu itu TV belum lagi, surat khabar memainkan peranan besar untuk menghasut kaum muda untuk menjatuhkan khilafah. Yang pada waktu itu mereka tidak melihat jalan lain melainkan menjatuh khilafah. Kemunduran Turki, kekalahan Turki kerana khalifah. Dia jatuhkan khalifah. Kita hari ini sedar bahawa perbuatan tersebut merugikan Islam. Sampai hari ini kita rasa kalaulah kita hidup zaman tu, kita bersama khalifah selamatkan Ottoman Empire. Betul ke tidak? Sampai hari ini kita rasa menyesal. Tapi waktu itu tak, kerana terpengaruh dengan media surat khabar. Ini macam mana mereka menyebarkan fitnah. Oleh sebab itu, dalam hari ini apabila ada social media, satu-satunya cara untuk menahan akidah kita adalah kita kembali ke turas, kepada ilmu. Apakah itu ilmu? Asbabul ilmi. Kalau menurut Al-Imam An-Nasafi, saya ada 200 pelajar degree akidah hebat-hebat di UIA. Pelajar degree, saya tanya soalan satu. Ni yang tengok ni, kalau ada murid saya dia boleh tahu. Soalan kedua adalah tentang asbabul ilmi. Apakah asbabul ilmi? Yang boleh jawab tak sampai 20% murid saya. Saya tak tahu dia orang baca apa ni. Dia orang baca ialah tengah PKP susah kan nak mengaji, nak mengajar, dia tak belajar lah kot. Asbabul ilmi dia orang tak tahu. Padahal saya dah baca kan, dah ajar banyak kali dah. Asbabul ilmi. Al-Imam An-Nasafi, ulama besar daripada mazhab Maturidi. Dia mengarang kitab, nama dia Al-Aqidah An-Nasafiyah. Termasuk manual akidah terawal yang masuk di alam Melayu. Apa yang ditulis oleh Imam An-Nasafi? Asbabul ilmi, penyebab menghasilkan ilmu itu 3. Yang pertama adalah al-hawas. Al-hawasul khamsu. Masuk hawasul khamsu adalah panca indera yang 5, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud dia apa? Contoh dia, Ustaz Aiman duduk dekat kursi, atas kursi atau atas lantai. Tuan-tuan nampak atas kursi kan? Berarti ilmu mengatakan Aiman duduk atas kursi melalui media panca indera. Panca indera membawa kebenaran, ya, selagi panca indera itu benar. Dalam arti kalau panca indera itu tertipu, maka dia tidak boleh dipercayailah. Contoh dia fata morgana. Orang ingat ada air, tengok ada fata morgana, ada air, kejar, lari tak jumpa. Kan? Fata morgana. Ni contoh dia. Itu kerana tipuan panca indera, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi panca indera boleh menghasilkan ilmu. Sebab itu apabila ada tuduhan orang melakukan adultery atau melakukan zina misalnya, dia tidak boleh dihukum ya dia lakukan, melainkan dibawa saksi 4 orang yang disaksikan dengan panca indera mereka, bukan dengan qil wa qal, katanya, bukan melalui kamera. Kamera pun tak boleh. Kerana apa? Kerana panca indera ini kita nampak betul-betul. Kamera masih ada imkaniah, ada kemungkinan tipu. Betul ke tidak, tuan-tuan? Zaman dulu kata mana boleh, Ustaz, dah sure, confirm lah. Terbukti hari ini boleh je, orang ada apps boleh buat kan. Contoh dia, ada orang alim duk ceramah, dia cakap lain. Orang yang dengki dengan dia buat video potong seolah-olah dia cakap. Betul ke tidak? Keluar kat medsos, Ustaz ni macam mana ni, Syekh ni kata macam ni, saya nampak ni. Ada betul-betul dirakam. Dirakam suatu kejadian, rakam A to Z. Bila ditengok orang buat kesimpulan A to Z, dia tak hadir, dia tak tahu sikap sebenar apa yang terjadi pada waktu tersebut. Boleh tak salah persepsi? Boleh. Sebab itu ulama kata dalam bab hudud, sebab perzinahan itu hukuman dia rotan 100 kali atau rejam.
Berarti ini sudah menyangkut hukuman maruah, nyawa, tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan benda mudah, ini hudud kita panggil. Hudud ni tak boleh buat mudah. Tengok je, dengar sikit, hukum tu tak boleh. 4 orang kalau bab perzinahan tu 4 orang dengan mata. Apa cerita yang diceritakan accurate, tak ada yang bercanggah. Waktu dan tempat, bagaimana dan gaya, semua kena lengkap. Kalau kurang satu je, mereka yang tuduh ni dikena qazaf. Qazaf tu khotan 80 kali. Ni saya bagi contoh. Kalau bukan isu perzinahan, isu yang lain juga sama. Takfir, mengkafirkan orang. Kita tak boleh dengar je, baca tulisan dia, oh ni jatuh kufur dah ni. Ini bukti nyata, dia cetak atas nama dia ustaz. Percetakan orang tipu pun boleh, betul ke tak? Orang duk cetak pakai komputer tu, ini dia kata letak nama, ini cetakan ni dah ni, padahal tak ada pun. Tipu boleh terjadi. Atau video tu ustaz, jelas dia menipu tu, jelas dia kufur tu dalam video dia. Tak boleh. Kerana apa? Kita kena heret dia pergi ke mahkamah dulu, tanya dia. Sekali tanya-tanya, kenapa cakap macam ni kufur ni? Ini saya ngantuk kuliah subuh ni, saya setengah tidur waktu tu. Boleh terjadi. Boleh tak hukum kafir? Tak boleh. Video tak boleh jadi, kena bawa mahkamah, tanya dulu. Zaman sekarang ni tulis buku, ini tercetak kafir dah. Sebab tu jangan mudah kafir mengkafir. Kita di negeri KL ni, wilayah Persultanan ni, ada undang-undang, ada akta jenayah syariah. Kafir mengkafir ni boleh menyebabkan, boleh kena penjara tuan-tuan, kena saman dan kena penjara. Sebab tu hari ini sikit-sikit, ulama ni dah kafir, golongan ni mujassimah kafir. Tak boleh. Tok mulut tak boleh. Siapa yang kata? Syekh saya dah kata. Syekh awak yang kata, awak syekh awak yang kena kafir ni. Ni tak boleh macam tu. Kafir mengkafir ni tak boleh, dilarang. Ni hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi pertama hawas dengan benar, hawas yang benar. Okay, insya-Allah kita berhenti dulu untuk azan Isyak. Lepas ni kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi asbabul ilmi yang pertama adalah al-hawas, panca indera. Yang kedua adalah dipanggil dengan al-khabaru as-sadiq. Apa itu al-khabaru as-sadiq? Khabar yang benar. Khabar yang benar ini ada dua. Yang pertama dipanggil al-khabaru al-mutawatiru. Khabar yang mutawatir. Khabar mutawatir ini adalah khabar yang berjalan di atas lidah atau lisan para manusia, yang jumlahnya sampai kepada jumlah yang tidak mungkin terjadi bersama-sama untuk menipu. Jadi contoh dia, kita semua tahulah, yang namanya Masjid Sayyidina Abu Bakar ni ada kat Jalan Ara kat sini ni. Ada orang dia tak pernah datang bangsa, dia tak tahu. Lalu bila dia tanya Masjid Sayyidina Abu Bakar ni kat mana? Kat Jalan Ara. Tak adalah, tak percaya, kau seorang je cakap. Padahal tanya orang lain, iyalah, semua yang datang sini semua tahu masjid ni kat sini. Kalau menafikan, tak, Masjid Sayyidina Abu Bakar tidak di Jalan Ara sebab saya tak nampak. Contoh dia. Maka ini menafikan khabar mutawatir. Dalam Islam dia boleh menyebabkan kufur. Contoh dia tuan-tuan, Al-Quran diriwayatkan kepada kita dalam keadaan mutawatir. Jadi jangan kita jadi hari ini ada golongan muda mungkin hanya sebab dia tak hidup di zaman Rasulullah SAW, dia menafikan Quran ini benar atau sahih. Mungkin dia minta, give me evidence, where's the manuscript? Manuskrip Rasul tulis ni. Ingat, kita kena tahu Al-Quran ni bukan manuskrip. Al-Quran ini adalah hafazan yang dihafazkan oleh seluruh para sahabat, ditulis, disalin tulisannya dalam terpecah-pecah,
kan? Terpecah-pecah tu ada yang tulis surah ni saja, ada yang ayat ini, kenang-kenangan untuk dia pegang kan, contoh dia, untuk yang lain-lain. Dan ketika zaman para sahabat, mereka mengumpulkannya, menggabungkan antara hafazan dan juga tulisan, ditadwinkanlah Al-Quran. Kita panggil dengan tadwinul Quran atau kodifikasi Quran. Maka terjadilah mushaf, dan semua artifak yang ada pada waktu itu dibakar dan dihancurkan kerana kita nak sepakat pada satu rasam Utsmani ini. Ini contoh dia tuan-tuan. Lalu disalin kepada 4, disebar kepada 4 kota yang terkenal, dirihafazkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, terus menerus sanadnya sampai hari ini. Sebab itu kalau kita pergi ke negara lain, dengar orang Arab ke, dengar orang Morocco ke, dengar orang putih ke, dengar orang India ke baca Quran, dengar orang Sunda ke, orang Madura ke, orang Jawa ke baca Quran, semuanya sama, yang berbeza qiraat, dan qiraat ini pun diriwayatkan secara mutawatir. Itu khabar mutawatir. Lalu ada yang kedua dipanggil dengan khabar ahad, iaitu khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Di mana khabar ini dibuktikan dengan mukjizat, seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Allah SWT itu wujud dan lain-lain, dan kita beriman kerana dia adalah nabi yang dibuktikan dengan mukjizat. Jadi kira Nabi Musa bila dia dakwa dia nabi, dia belah laut, maka orang Yahudi semua beriman dia itu nabi, buktinya laut boleh terbelah. Lebih kurang macam tu. Yang pada hari ini tak ada seorang pun boleh runtuhkan Al-Quran. Berarti benarlah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Yang ketiga tuan-tuan, tadi khabar dipanggil dengan khabar sadiq. Yang ketiga adalah al-aqlur rajah, akal. Akal ni apa? Iaitu kita punya akal yang Allah anugerahkan kepada kita seperti 1 + 1 2. Tak ada orang lah, tak kisah agama apa pun dia, bangsa apa pun dia, 1 + 1 mesti 2. Tak mungkin 3, tak mungkin 4. Maka akal akan menyatakan bahawa Allah ini wujud. Bukti dia apa? Alam ni berubah, siang malam, malam siang, siang malam. Setiap benda yang berubah ini mesti baru, dalam erti dari tidak ada lalu ada. Bila dia baru dari tidak ada lalu ada, mestilah ada yang menciptakannya untuk membuatkan dia dari tidak ada lalu ada. Jadi yang muhdis ini, yang menciptakan ini, inilah yang dipanggil dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Khaliq, Tuhan yang menciptakan sekalian alam. Kerana apa? Tak mungkinlah wujudnya alam ini tanpa ada Tuhan yang menciptanya. Ini dipakai logik, kita panggil logik, qiyas. Kalau bahasa Arab dipanggil mantiq atau qiyas. Dalam bahasa Inggeris dia logik, bahasa Melayu dah jadi bahasa Inggeris lah, logik lah. Ini contoh dia. Jadi ini adalah 3 asbabul ilmi. Media sosial khali, kosong daripada 3 perkara ini. Kecuali media sosial itu dilengkapkan atau disertai dengan 3 perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Itu baru boleh jadi asbabul ilmi. Contoh dia, media sosial mengajarkan matematik dan kita faham dan kita terima, itu bolehlah. Tapi kalau khabar yang kita lihat, dia bukan panca indera, dia bukan al-hawas. Sebab yang kita lihat itu layar, kita tak lihat benda itu betul-betul, maka dia tidak boleh menjadi bukti. Sebab itu media sosial ini bahaya kerana dia boleh merubahkan akidah kita. Tapi kita tak boleh nak halang media sosial, seperti mana Ottoman Empire tak boleh nak menghalang wujudnya surat khabar. Seperti halnya kerajaan-kerajaan tak boleh nak halang wujudnya televisyen. Akan sentiasa ada dan dah merebak dan besar. Maka salah satu atau satu-satunya cara untuk kita menjaga akidah anak-anak kita daripada tercemar dengan akidah-akidah yang terpesong adalah mengisikan mereka dengan ilmu. Seperti tadi, asbabul ilmi. Tahu yang mana ilmu, yang mana bukan ilmu.
Ini yang disebut oleh Prof. Nakib Alatas. So kita kena ada epistemologi, suatu ilmu untuk menentukan yang mana satu ilmu, yang mana satu bukan ilmu. Yang ada di dalam video-video ni itu bukan ilmu. Maka jangan ambil akidah kepercayaan hanya ada orang buat konten video, ni ajaran sesat, ini ajaran tunduk, ini ajaran ini, ini yang betul, ini yang salah. Belajar dari media sosial tak boleh. Melainkan ada guru dengan silibus yang lengkap, mengajar dengan kitab yang lengkap, berasaskan dengan manhaj dan metodologi yang benar, barulah ilmu itu boleh salurkan. Sebab itulah kalau kita duk bangga, kita kat Malaysia ni bangga, ada orang lulus dari Oxford University, Harvard University, Cambridge University. Saya nak tanya tuan-tuan, universiti yang hebat-hebat ni, kira-kira ada tak dia buat pengajian jarak jauh? Ada tak dia belajar, okey, tengok je dari video, tengok je apa ni, and then you ambil ujian, dapat sertifikat. Kalau dia nak jual ilmu, dia boleh letaklah, if you want certificate from Oxford University, bayar $1 million, $1 million, you will get certificate. Betul ke tidak? Tapi dia bodoh lah, dia tak buat macam tu. Kerana apa? Mereka universiti yang berprestige. Kenapa prestige? Kerana mereka menjaga disiplin ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Disiplin ilmu tu mereka jaga. Kita kat Malaysia ni dah jadi industri. Pendidikan dah jadi industri, nak cari duit. Semua boleh online. Semua boleh, tak payah belajar depan-depan dengan guru pun boleh dah. Orang dapat PhD kadang-kadang, tesis mengarut pun boleh dapat PhD. Ini yang bahaya ni, tuan-tuan. Terjemah salah. Terjemahan salah, A to Z salah pun boleh lulus dapat PhD. Ini macam mana? Kerana apa? Kita sudah tidak ada kepedulian disiplin ilmu. Berbeza dengan beberapa universiti di negara Arab, Al-Azhar University, Qarawiyyin tempat saya belajar, Zaitunah University. Kita pendidikan percuma. Bila dia percuma, maka it's not industry. Bila dia bukan industri, maka kepiawaian ilmu itu sangat dijaga. Tidak ada istilah tadlis, tahrif dan lain-lain. Tidak ada istilah lulus dengan cara kesian. Tapi memang betul-betul kena berpaksikan dengan ilmu. Maka kita harap janganlah media sosial ni boleh jadi bukti kepada ilmu, akan tapi tetap ilmu itu berada pada sumber-sumbernya yang asli. InsyaAllah kita iktifakkan pengajian kita pada malam hari ini. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.